Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dapat siapkan beberapa lagi kemudahan untuk alatan SLT. Okey. Sebelum kita menggunakan, apabila kita baru saja install aplikasi ini, perlulah kita pastikan setting untuk menggunakan storage dalam peranti kita. Kita sudah tetapkan untuk dibenarkan. Seperti ini, storage ni kita klik. Jadi sekarang aplikasi alatan SLT boleh menggunakan storage yang ada dalam kita punya telefon. Okey. Jadi kita boleh terus pergi pada alatan SLT. Okey, untuk yang versi terkini ni saya letakkan semua ikon di sebelah bawah. Ikon utama ni di sebelah bawah. Kedudukan ikon alatan ini sama juga, buttonnya di sebelah kanan di bawah. Okey, kalau kita klik, ada tambahan yang terkini saya buat jangka sudut lah. Okey, ini yang terkini, ada tambahan jangka sudut. Okey, kemudian kemudahan yang saya sediakan, tambahan yang terkini, ya, kalau kita klik untuk sidebar ni, buka sidebar. Okey, sebelum kita boleh gunakan semua kemudahan ni, kita perlulah daftar. Daftar ni percuma saja, isikan saja maklumat yang diminta. Isi email, kata laluan, dan nama, sekolah ataupun jabatan, kemudian nama kelas, kemudian kategori pengguna, guru ataupun murid. Kemudian kita klik daftar. Okey, sudah berjaya daftar. Alright, kita klik ikon yang ada di bawah tu, yang 3 garisan ini, untuk buka sidebar. Okey, sekarang kita boleh guna semua kemudahan yang ada. Yang tambahan yang baru ada pilihan untuk latihan. Kemudian ada import dan juga animasi daripada garisan yang kita lukis. Okey, saya nak pergi pada yang latihan dulu. Bila kita klik button latihan ni, ataupun kita boleh klik pada perkataan latihan. Okey, di sini secara automatik aplikasi akan muat turun koleksi soalan yang ada disediakan secara online. Maknanya sekiranya sudah ada soalan-soalan yang terkini, ia akan automatik muat turun lah. Okey, sekarang kita dah ada kesemua latihan. Yang ini hanyalah contoh, ada saya buat beberapa soalan sebagai contoh lah. Dari masa ke masa kita boleh tambah koleksi soalan ni. Okey, dan bila kita klik pada senarai latihan ini, contohnya saya klik yang pertama tu. Okey, dia akan tunjukkan gambaran ringkas apakah bentuk soalan yang ada dalam fail tu. Jadi mungkin settingnya ni kita perlu, nanti saya akan ubah supaya dia ke tengah lah. Yang ini nampaknya dia macam ke bawah sikit. Okey, katalah saya nak pilih yang ini, soalan tangen aras rendah 3 ni. Yang ini saya bagi contoh sajalah. Okey, selepas kita pilih, klik kembali. Okey, di sini kita nampak paparannya agak terpanjang. Kita boleh tukar size screen.
yang bersesuaian dengan skrin yang kita gunakan lah. Okay. Kalau kita guna skrin yang lebih besar, kita boleh pilih yang pilihan saiz yang lebih besar lah. Seperti ini. Saiz yang 3 ni, ini sangat besar lah. Jadi kalau kita pilih yang besar seperti ini, peralatan yang ada disediakan pun akan ikut saiz saiz paparan yang kita pilih. Okey, kata kecil sikit. Saiz 2. Okey, jadi yang ini pun samalah. Okey, satu lagi kemudahan baru yang saya sediakan ialah kalau kita lihat pada jangka lukis ni, di sebelah kiri tu, di atas antara button gerak kaki pensil dengan kepala pensil tu, dia ada satu ikon kunci. Yang ini tu fungsi dia untuk kita kunci jarak di antara mata jarum dengan mata pensil, supaya kita boleh dapat jejari yang seragam lah. Contohnya, katakanlah saya gerakkan pada kedudukan ini. Katalah saya nak buat ukuran, saya keluarkan pembaris dulu. Katalah saya nak buat ukuran 5 cm. Daripada sini ke sini. Jadi kita boleh tekan button kunci ni. So sekarang kedudukannya tetap dah. Jadi kalau kita pusingkan jangka lukis ni, jarak mata jarum dengan mata pensil tu tetap berubah. Jadi untuk kita lukis, biasa kita perlu seretkan, tekan button pensil tu, yang kita nampak ikon pensil di kepala jangka lukis tu, kita seretkan. Saya dah letak bantuan, kalau kita lihat ada warna kuning, bulatan kuning ni untuk panduan kita, kawasan yang kita boleh seret lah. Contohnya, kalau kata garisan yang kita buat ni dia keluar seperti ni, kita boleh pusingkan sekali lagi untuk betulkan permulaan garisan yang kita lukis tadi tu, seperti ni. Tidak perlu risau tentang garisan kuning tu, sebab ia akan hilang selepas kita teruskan lukis lah. Jadi dia akan hilang. Contohnya, katakan saya, ini contoh katalah saya lukis di sini, garisan kuning tadi tu yang sebagai panduan tadi, dia akan hilang. Apa lagi kemudahan lain yang saya sediakan? Rasanya itu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah saya akan maklumkan lagi sekiranya ada perubahan lain dalam aplikasi ini. Suka juga saya nak nyatakan di sini bahawa aplikasi ini sebenarnya boleh bantu kita untuk membuat demonstrasi, menggantikan visualizer. Sebab selama ini mungkin kita gunakan visualizer untuk demo jalan kerja melukis. Bagi mereka yang tidak ada visualizer yang sesuai, contohnya mungkin kita boleh gantikan dengan aplikasi ini lah. Sebab soalan yang kita nak tunjuk, kita boleh import dalam format gambar dalam aplikasi ini. Lepas tu kita boleh mula buat demo macam mana untuk melukis. Mungkin selepas ini saya akan buat pula demo menjawab soalan menggunakan aplikasi alatan SLT ini. Selain daripada itu, kita boleh juga tunjukkan animasi. Contohnya katalah garisan yang kita buat tadi ni, kita nak tunjukkan animasi garisan tu, kita akan klik button animasi dan seterusnya kita tunggu sehingga
Maknanya animasi ni masih lagi ringkas, yang menunjukkan urutan jalan kerja sajalah, garisan mana yang dilukis dahulu. Gitu. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.